ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wattabi'ina wattabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Dikasihi pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam Gaw-Gaw Syarah, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur sekali lagi kehadrat Allah kerana telah memberikan kekuatan dan taufik untuk kita hadir ke rumahnya. Dan inilah lambang manusia yang cerdik, yang bijaksana, yang pintar, yang disebut oleh Nabi SAW, Al-Qayyisu man dana nafsah wa almila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, yang cerdik itu, yang bijak itu, mereka yang sentiasa melihat ke dalam dirinya dan menghitung dirinya dan beramal dengan amalan yang boleh membawa keuntungan selepas kematian. Itu orang yang bijaksana. Wal ajizu, dan orang yang lemah. Nabi tak kata bodoh, Nabi guna istilah ajiz, lemah. Kerana mungkin dia seorang yang pandai dalam sudut keduniaan, mungkin dia ada PhD, mungkin dia profesor universiti, tetapi dia lemah. Lemah dari sudut mana? Man atba'a nafsahu hawaha wattamanna 'ala Allahil amani. Dia lemah dengan mengikut hawa nafsunya. Hawa nafsu ni tuan-tuan, dia tak suka masjid, tak suka dengar kuliah, dia tak suka baca Quran. Yang dia suka relax-relax, duduk depan televisyen, seronok-seronok, comfort zone, duduk dalam zon selesa, tak payah berjuang Islam, tak payah kena maki ke orang, kena marah ke orang. Dia mahu yang seronok-seronok. Itu nafsu. Oh, kalau kita ikut dia, tuan-tuan, tak sampai kita masjid ni, tuan-tuan. Sebab kalau nak ikut nafsu kita, duduk kat rumah seronok ni, depan televisyen, sembang-sembang kat rumah, ditemani dengan secangkir kopi, kata orang. Oh, memang best pun. Tambah kalau ada anak-anak cucu, Masya Allah. Tapi apa yang kita dapat dengan buat seperti itu? Kita terlepas mungkin hadis Nabi yang memberi manfaat kepada kita sepanjang hidup. Mungkin kita terlepas ayat-ayat Al-Quran yang bakal memberi hidayah kepada kita, dan kita dianggap lemah. Tetapi orang-orang seperti ini biasanya dia mempunyai angan-angan yang tinggi terhadap Allah. Dia amalnya tidak, tapi kalau tanya nak masuk surga, bukan kaleng-kaleng, surga Firdaus terus, bukan surga biasa-biasa ni. Dan dia rasa bahawa tindakan dia itu tak memberi efek langsung kepada kehidupan akhiratnya. Dia kata dia tak kacau orang, dia tak apa buat apa, cuma dia tidak beramal sahaja. Sedangkan inilah orang yang lemah yang disebut oleh Nabi SAW. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Pada bulan yang lepas kita dah bincang ayat auzubillahi minasyaitanirrajim, ayat ke-15. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Zalulan itu makna mudah. Sebab kita lebih tahu bila seekor unta, kalau dia ni senang untuk orang nak naik dia, unta kan tinggi. Tapi bila orang nak naik, dia pun duduk, dia bongkokkan belakang dia
Dia punya, maka ini dia panggil al-ba'iruz zalul, unta yang mudah untuk dinaiki. Allah guna perkataan yang sama untuk bercerita tentang lebah. Kalau kita tengok lebah ni diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa wahyunya? Summa kuli min kulli thamarat, supaya mereka makan daripada buah-buahan, bunga-bungaan. Siapa beri wahyu pada lebah tu? Allah. Wasluki subula rabbiki zulala, kemudian dia menempuh jalan yang telah Allah tetapkan itu dengan mudah. Terbang sana, terbang sini, akhirnya balik ke sarangnya. Naik pokok tualang tinggi-tinggi tu. Kalau lebah dekat pada pasir tu, bukan senang nak cari bunga-bunga tu pada pasir tu tuan. Tapi Allah dah beritahu, dah trek-trek untuk dia pergi. Allah guna perkataan zulala, menyebabkan lebah senang untuk ambil, dan akhirnya dia menghasilkan madu. Sebab tu madu ni Tuhan sebut yakhruju min butunihim, keluar daripada perut lebah itu syarabun mukhtalifun alwanuhu, yang berbeza-beza warna dia. Kalau lebah dekat Arab warna gelap sikit, dekat Malaysia ni terang sikit. Lebah ternak tu cair sikit warna dia. Tapi semuanya syifa'un linnas, menjadi penyembuh kepada manusia. Tuhan cakap penyembuh tuan-tuan. Sebab tu kita kena ada madu kat rumah. Madu betul lah, bukan madu lain Madu tu kena ada kat rumah, supaya kita dapat makan, dapat minum, supaya dia jadi syifa. Dia bukan ubat, kerana ubat diperlukan ketika orang sedang sakit. Tapi penyembuh, terutama kita dah tua-tua, terutamanya ni, banyak tubuh badan kita, jantung kita, apa semua, perut dan sebagainya, yang sudah mula menurun dari sudut kesihatannya. Maka antara yang Allah sebut syifa bagi manusia ialah madu lebah. Kadang-kadang kita tak ambil dalam Quran ni, dia terang semua dah. Kita duk makan suplemen tu, suplemen ni, beli dekat Amerika, order dekat mana-mana, kadang-kadang kena scammer pun ada. Padahal panadu biasa je kan. Madu dah ada, ambil lah. Nak makan suplemen, lepas tu benda-benda lain makanlah, asalkan dia dibuat dengan betul oleh orang yang betul. Maknanya Tuhan sebut mudah. Dunia ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk kita cari makan. Sebab tu Tuhan kata, pergilah kamu famshu, dan berjalanlah di segala ceruk rantaunya, dan makanlah daripada rezekinya. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah bahawa kamu akan dibangkitkan semula di hadapan Allah. Cari rezeki lah. Kumpul harta lah. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, suatu hari nanti kamu akan balik jumpa aku. Bila jumpa Tuhan, Tuhan akan tanya balik rezeki yang telah kita perolehi di dunia dahulu. Kan ada hadis menyebut, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba', tidak akan berganjak kedua tapak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang 4 perkara. Dalam kubur dia tanya man rabbuka, man nabiyuka, soalan-soalan berkaitan akidah. Tetapi bila bangkit di akhirat, dia tanya tentang amalan pula. Yang mula-mula dia tanya ialah an umrihi fi ma afna, umur kita di mana dihabiskan. Kita ni umur tuan-tuan, tiap-tiap hari habis ni. Habis tiap-tiap hari ni, tak lama lagi penutup. Jangan ingat bila kita umur bertambah, maka kita pun bertambah umur. Tak, umur makin habis. Tuhan akan tanya, umur tu habis kat mana? Contoh hari ni umur 24 jam, habis kat mana 24 jam hari ni? Tidur? Kerja saja kah? Ibadat tak ada kah? Semua akan ditanya oleh Allah. Kalau 60, 60 lah. Start daripada akhir balik sampai orang tu dia meninggal, akan ditanya umur di mana dihabiskan. Oh, jangan ingat percuma, betul lah, tak kena bayar kat dunia ni, tapi dia akan tanya. Awak habis umur berapa puluh tahun? 78. Masa 78 tu apa awak buat? Ada belajar, ada hafal,
Fardu ain dah lepas belum? Tu tanya semua tu. Kemudian dia akan tanya an jismihi fi ma ablah. Tubuh badan kita ni yang duk sihat-sihat walafiat, makan suplemen bagaimana, di manakah kita gunakan tubuh badan tu? Kemudian dia akan tanya an malihi aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Harta yang kita perolehi, dari mana dapat? Dia akan tanya dari mana dapat, wa fi ma anfaqah, ke mana dibelanjakan. Harta dia akan tanya dua. Awak dapat kat mana ni? Ni harta awak ni. Saya baca tadi dalam internet, ada bekas seorang menteri dah meninggal dah. Masih lagi keluarga dia duk bergaduh pasal harta dia. Sebab dia tinggalkan harta bilion, tuan-tuan. Harta ada dekat Amerika, dekat Arab Saudi, macam-macam. Okey, kalau dia dapat dengan betul, lepaslah. Nak cerita kaya tu, sekarang ni duk berhundir lagi keluarga tu. Sebab banyak sangat harta. Tak habis nak makan. Dia dah meninggal lama dah. Berapa tahun dah meninggalnya. Dia pun tak sempat nak habiskan harta dia kumpul tu. Tapi bergaduh ada sama menyaman pasal harta. Tuan akan tanya, ni kau dapat kat mana ni? Ni tanah ni nak ke mana dapat? Yang ni mana dapat? Semua akan ditanyakan. Dan kalau terlibat dengan hak orang, makan tak habis. Manik tata'al haqqam ri'in muslim biyamini. Siapa yang rembak hak orang lain, hak orang Islam lain, seorang je, hak orang Islam seorang dia rembak, biyamini, siapa dia bersumpah, siapa dia ada bukti bahawa hak orang itu milik dia pada hak orang. Ada seorang yang dipanggil sultan lah dalam, saya tak nak sebut negeri mana. Kadang-kadang tanah rakyat diambil begitu je, bayar harga murah-murah. Bolehlah lepas sebab kau ada kuasa. Dulu ada sebuah istana dibina di sebuah negeri, saya tak sebut negeri mana. Istana itu disebut Istana Air Mata, kerana dikatakan untuk dapatkan tanah bina istana tu ramai yang menangis, kerana tanahnya diambil dengan bayaran pampasan yang tidak sepatutnya. Tapi kerana mereka tak ada kuasa, maka diambil. Okey, ambil okey. Tapi ingat, di akhirat nanti Tuhan kata, siapa yang ambil hak orang, tak kira rasuah ke, apatah lagi hak rakyat, hak negara, seorang je kalau diambil, faqad aujaballahu lahun nar, maka wajib Allah masukkan dia dalam neraka. Wajib. Wa harrama alaihil jannah, kemudian Allah haramkan dia masuk syurga. Neraka wajib masuk, syurga haram masuk. Faqala rajulun, maka bertanya seorang lelaki, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, bagaimana kalau benda tu sikit je ya Rasulullah? Bukan tanah, bukan duit bilion-bilion, bukan juta-juta, sikit punya hal je. Lalu Nabi jawab, wa in kana qadiban min arak, walaupun seberkas kayu sugi. Nabi bercakap ni pada orang Arab, tuan-tuan. Kayu sugi orang Arab tak ada harga, tuan-tuan. Yang dia jual kita RM10 tu dapat untung dah tu. Kita keluar daripada Masjidil Haram apa semua Madinah, buat umrah tu, tengok ada orang Arab Badui ke apa dia jual kayu sugi sebekas RM10. Tu dia dapat untung dah tu. Zaman Nabi bercakap ni kayu sugi lagi murah. Tak ada harga pun barangkali. Sebab tu Nabi sebutkan benda yang paling murah sekali. Walaupun Nabi kata seberkas kayu sugi. Jangan main-main. Jangan seronok nak jadi pemimpin tetapi tidak menjalankan amanah. Tuan-tuan pun jangan seronok nak pilih pemimpin tetapi tidak menunaikan amanah dalam melantik orang yang betul-betul amanah. Ni nak pilihan raya, saya tak kempen tuan-tuan nak pilih siapa, tuan-tuan punya pasal lah. Tapi dalam Islam dia ada cara dia, bukan suka-suka hati je. Saya dah beritahu siapa-siapa tak pergi mengundi berdosa, haram. Ni mungkin ada yang kata, aku kalau macam ni malah nak mengundi, biar lantak lah. Kalau awak tak pergi mengundi, kemudian dapat kepada orang yang jenis tak nak Islam, yang liberal ke, yang LGBT punya orang, yang geng-geng komunis ke apa semua, makan tak habis kita sebab kita.
Mana ustaz, mana wajib pilihan raya, mana ada dalam Quran? Betul tak ada dalam Quran. Tapi memilih kepimpinan ada dalam Quran. Memilih pemimpin ada dalam hadis. Sebab tu sahabat bila Nabi SAW wafat, mana dia ada uruskan jenazah Nabi? Kecuali Sayyidina Ali dan keluarga terdekat. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang sayang-sayang pada Nabi ni pergi ke mana? Pergi ke parlimen. Zaman tu kita panggil parlimen lah. Di Bala Bani Sa'adah, tempat mesyuarat. Dan pergi-pergi tu orang Ansar dah nak pilih dah pemimpin. Orang Ansar dah pergi dulu. Dia dah nak lantik dah orang nak ganti Nabi ni. Adakah sahabat ni gila kuasa? Tak. Sahabat faham. Sebab pilih pemimpin bukan main-main. Silap pilih merana dunia, merana akhirat. Walaupun kita kata 5 tahun sekali. Jangan main-main. Waktu sahabat pergi, tiba-tiba kita, alah ini biasa ustaz, 5 tahun sekali. Nanti 5 tahun lagi kalau saya panjang umur, saya mengundi lagi. Awak cakap sedap lah macam tu. Tapi ingat, sahabat siapa buat macam tu? Pilih. Padahal kalau orang Ansar dapat jadi pemimpin pun, tak ada hal. Dia orang baik-baik semua. InsyaAllah tak rasuah, tak apa pun. Tetapi mereka mesyuarat nak pilih yang terbaik di antara yang terbaik. Maka dianggap Abu Bakar yang terbaik. Kerana Nabi beri isyarat Abu Bakar dipilih jadi imam solat. Ketika Nabi sakit, Nabi ternak, Nabi dah nazak, Nabi tak mampu dipapah, Abu Bakar jadi imam. Maknanya kena pilih orang yang ada ilmu. Kurang-kurangnya ilmu agama tu fardu ain lepas. Bastam fil ilmi wal jism. Orang yang luas ilmu dan juga sihat tubuh badan. Kalau ada katalah calon umur dah tua, ilmu pun tak ada, dah lah tua, umur dekat 100 tahun contoh. Asyik bulan hospital je, jangan pilih lah. Nanti kalau dia jadi apa-apa pun memang tak dapat nak merintah. Dia gigit karipak pun tak berapa nak putus. Dah tua dah. Misal contoh, ada dia punya cara dia. Khairul man istajarta al-qawiyul amin. Orang nak pilih orang yang qawi, yang kuat dari sudut ilmunya, kepentadbirannya, al-amin dari segi amanah. Tak ada rasuah-rasuah ni. Dah lah pening lah hasil duk rasuah, cerita rasuah daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis. Keluar masuk mahkamah lepas seorang-seorang. Orang Islam tak akan disengat dalam satu lubang 2 kali. Ingat? Bukan puluh-puluh kali, 2 kali pun tak. Sekali terkena, kali kedua tak akan kena dah. Main, bukan kata ustaz wajib kah? Wajib lah. Sebab memilih kepimpinan wajib. Dan dalam negara kita, memilih kepimpinan mesti pilihan raya. Bukan mesyuarat masjid. Kalau tak mengundi, tak naik pemimpin. Mengundi baru naik pemimpin. Yang menentukan pemimpin rakyat. Yang apa rakyat takutnya? Kita yang menentukan orang nak naik, bukan dia menentukan kita. Fahamlah sikit tengok mereka bertukar senang-senang je. Nampak tak betul ha? Kita yang menentukan. Kena faham? Maka benda kerana memilih kepimpinan wajib dan tak boleh tercapai kewajipan itu melainkan dengan mengundi, automatik mengundi itu jadi wajib. Ni apa ni ustaz? Ada dalil? Ada. Para ulama menetapkan satu kaedah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna satu kewajipan melainkan dengannya, maka nya juga jadi wajib. Contoh kita nak sembahyang maghrib tadi. Sembahyang maghrib wajib kan? Ambil sembahyang wajib kata? Tak wajib ambil sembahyang. Tuan-tuan tak ada sembahyang berdosa tak? Tak ada kan? Tapi kalau nak sembahyang kan, nak sembahyang isyak kan, sah ke tidak sembahyang yang wajib tu kalau tak ada sembahyang? Tak sah lah. Maka bila tak sah sembahyang yang wajib kecuali ada sembahyang, automatik pada masa tu sembahyang pun jadi wajib juga. Pada masa nak sembahyang tu. Lepas sembahyang tak wajib sembahyangnya. Nak tidur sunat aja ambil sembahyang. Sebab tidur bukan wajib. Awak nak tidur, tidur. Tak nak tidur, sunat. Ada wajib tidur. Tidur harus. Awak tak nak tidur, awak mengantuk. Tapi jangan tidur waktu kuliah. Rugi. Kalau tertidur tak apa. Sebab dia qiyamul lail malam tadi. Ngantuk sampai ke maghrib. Nak ceritanya tuan-tuan, sebab air sembahyang, kalau tidak untuk kewajipan, dia tak akan jadi wajib. Sebab ukur hasan. Mengundi juga tidak wajib. Tapi memilih kepimpinan wajib. Tak akan dapat dipilih kepimpinan dalam negara kita kecuali mengundi. Maka otomatik mengundi wajib. Bila mengundi wajib tak pergi mengundi, berdosa.
Ingat anak-anak kampung, anak-anak kita duduk Kuala Lumpur, duduk mana tak balik, berdosa tu. Saya bertanggungjawab apa yang saya cakap ni. Ingat tak ada hal lah. Tak, kalau naik orang yang tak sepatutnya habis. Main-main. Ini bukan kaleng-kaleng. Sebab tu Nabi sebut mula-mula, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala yawma zalla zilla illa zilluh. Orang yang akan berada di bawah bayangan arasy Allah di akhirat nanti, yang paling utama sekali imamun adil, pemimpin yang adil. Nabi sebut pemimpin dulu. Tengok Arab Saudi sekarang apa jadi tuan-tuan. Halloween ke apa tu? Halloween tu buat-buat barat punya perayaan menyambut hantu apa? Arab Saudi pun buat. Kita boleh fikir tak Arab Saudi boleh buat tempat Mekah siap pakai jubah dia. Cuma dia pakai topi hantu. Cuma tak matilah. Kalau di Korea tu beratus orang mati. Termasuk ada seorang penyanyi K-pop ke pelakon Korea yang terkenal pun mati bersesak-sesak, meninggal dunia 100 lebih. Elok-elok nak sambut hantu, lah semua jadi hantu 100 lebih tu. Masuk dalam semua. Pergi ke alam lain lah. Di Arab Saudi tu, ni kali kedua ni. Sebab apa? Pemimpin benarkan. Cuma pemimpin kata tak benar. Mana ada rakyat berani nak buat? Kenapa dulu tak ada? Sebab pemimpin dulu tak benarkan. Yang sekarang anak Raja Salman tu, Muhammad, yang nama Muhammad bin Salman tu memang liberal sikit dia punya pemikiran. 90 orang ulama-ulama kebanyakan yang ada PhD semua duduk dalam penjara sekarang. Ulama bukan kaleng-kaleng tuan-tuan, ulama-ulama hebat Arab Saudi. Termasuk 60 orang yang ada PhD. Dr. Abdul Aziz At-Tarifi hafal Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Dikatakan dia duduk dalam penjara sekarang, dia mengajar tafsir Ibnu Katsir berdasarkan hafalan, bukan berdasarkan kitab. Mengajar banduan-banduan dalam penjara. Duduk mana? Sebab tegur. Bahawa ni seorang khatib tegur. Sebab bawa masuk artis daripada dulu tak ada, bawa masuk tegur. Lepas je dia baca khutbah terus masuk dalam. Arab ni kalau jahat betul tuan-tuan. Sebab tu Nabi-Nabi dia turun ke Arab. Jahat-jahat Melayu sopan santun lagi. Arab kalau jahat. Tengok baru ni dia bom yang diplomat dia tu. Yang dia panggil ada seorang wartawan yang kritik Arab Saudi, pemimpin Arab Saudi di luar negara. Dia pun kata kedutaan nak jumpa dia. Kawan tu masuk. Semua orang tahu kawan tu masuk. Tunan dia pun tahu siap ada telefon abang masuk dekat kedutaan. Masuk dalam tu dia bunuh siapa dia masuk ke dalam apa dekat asid cair terus mayat kawan tu. Apa dia hal? Sebab dia jahat. Sebab tu Tuhan sebut pemimpin dulu. Tapi di Arab Saudi dia tak ada pilihan raya. Dia sistem raja monarki. Bapak jadi raja apa semua, tak ada pilihan raya, parti-parti tak ada. Mana ada parti-parti politik kat sana? Siapa bercakap bab-bab politik sikit apa semua, parti-parti masuk dalam terus. Dia bukan macam tempat kita kerajaan benarkan. Dan pilihan raya juga dibenarkan. Saya berkempen ni kira berkempen untuk kerajaan lah ni. Sebab kerajaan yang suruh mengundi. Bukan mengundi ni bawah tanah punya cerita. Apa hal nak cakap kat masjid tak boleh? Macam vaksin dulu. Kita sebut tentang vaksin. Sebab memang dah suruh vaksin. Kita pun kempen vaksin memberi kebaikan. Sama juga pilihan raya ni. Cuma kita tak sebutlah parti mana. Tapi tuan-tuan ingat, itu dia punya cara dia. Tersilap pilih, menyahut sampai di akhirat. Banyak dah kali saya baca ayat tu. Yang menyahut dekat akhirat silap pilih tu. Pilih betul-betul lah. Dah lah, jangan nak pening otak asyik rembak sana, rembak sini misal contoh. Tak payah, kita cari yang betul-betul yang memang nak jaga rakyat dan sebagainya. Tak kira siapa pun. Kalau nampak je ni tak boleh pakai, buang dia. Lama-lama ustaz kena buang kan? Macam tu kan? Bukan orang lain kena buang, ustaz kena buang. Aduh, lemah. Orang nak suruh selamat. Kita ni bukannya nak cerita pasal semayang, puasa, zakat, haji je. Ayat puasa, ayat apa semayang 150. Ayat tentang zakat 33 ayat aja zakat tu. Dia rukun Islam 33 je pun. Habis banyak-banyak ribu-riban tu, 6,000 lebih tu. Ada lebih kurang dekat 10 pendapat.
Ada kata 6,144, 6,300 lebih. Yang paling tak boleh pakai 6,666. Yang tu orang percaya banyak. Quran ayat dia 6,666 ayat. Sebab yang tu paling senang nak ingat. Macam saya beritahu dulu, ada orang kahwin, dia punya hantaran RM6,666.66. Dia punya tetamu pun 66 orang dia panggil. Lepas tu dia kahwin pun 66 hari je. Lepas tu cerai. Semua nak 66. Nak cerita je tuan-tuan, tuan-tuan nak mengundi nanti 19 hari bulan ni kena pergilah. Dan betul-betul lah kalau rasa tak pasti, buat istikharah, minta dengan Allah. Ya Allah, kau tunjukkan aku. Mana tahu malam tu mimpi nampak lambang mana-mana, esok pangkah je lah. Jangan raih pula, jadi undi rosak pula kan. Mana-mana tuan-tuan itu, tapi kena pergilah. Itu wajib. Dan politik dia memang panas tuan-tuan. Saya dah beritahu, semua pemimpin politik dalam Islam yang terbaik di dunia semua kena bunuh, kecuali Abu Bakar sahaja. Sayyidina Umar kena bunuh kau orang kafir. Siapa bunuh Sayyidina Umar? Anak Raja Parsi, namanya Fairuz, tapi dia menyamar sebagai Islam. Munafik lah. Dia duduk dekat Madinah. Tujuan dia nak bunuh Sayyidina Umar. Sebab zaman Sayyidina Umar lah Parsi telah jatuh ke tangan orang Islam. Dia bekerja sebagai tukang buat senjata. Dia pernah selisih dengan Sayyidina Umar dekat jalan. Dia pun sahung Sayyidina Umar. Dia kata, Amirul Mukminin, saya ni tukang senjata. Saya akan buat senjata yang boleh menggemparkan dunia. Sayyidina Umar bukan tak cerdik, dia faham ayat budak tu. Maknanya menggemparkan dunia, kau nak bunuh aku lah tu. Lepas tu kau jadi terkenal. Sayyidina Umar cakap ke kawan dia, lain macam dia budak ni. Tapi nak tangkap tak boleh, tak ada bukti. Dia cakap macam tu, bukti mana? Dia buat senjata dua-dua, tak pernah membuat lagi. Sini tajam, pegang tengah. Sebab waktu dia bunuh para sahabat tengah solat subuh tu, dia tikam kiri kanan ni. Dia masuk ke tengah saf, tikam kiri kanan, 20 orang tumbang. Sebab dia guna racun, cepat mati. Sampai ke saf depan, Sayyidina Umar jadi imam. Dia rembak, perut ni terburai, keluar usus. Pensan Sayyidina Umar. Tak mati terus. Dia tu orang ambil kain tebal macam kain selimut. Dia dah mengamuk dah macam tu, mana boleh tangkap. Orang pun lempar kain tebal, dia pun dah terperangkap, pergi serbu. Masaklah, mati lah dia. Sekanduk dan neraka lah dia. InsyaAllah dan neraka lah. Bunuh kafir pula. Tapi puak-puak Syiah buat bangunan besar-besar untuk dia. Sebab Syiah kafirkan Sayyidina Umar. Dia cukup suka kan dia bunuh Sayyidina Umar. Sampai dia kata ini wali Allah. Kubur Abu Lu'lu' ni, nama samaran dia dekat Madinah, Abu Lu'lu'. Kubur Abu Lu'lu' ni dia buat lebih kurang masjid kita pun. Dia punya kubur dia tu, tempat makam dia tu. Dia tulis dia di kubur tu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi dia ini wali Allah, pembunuh Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar kena bunuh ke orang munafik, pengkhianat lah. Kemudian dua Sayyidina lagi saya dah beritahu kena kepung. Sayyidina Uthman kena kepung kepada anak-anak muda yang terpengaruh. Ni pun kita bimbang anak-anak muda tuan-tuan. 18 tahun automatik boleh mengundi ni. Pengaruh internet, pengaruh apa ni? Dia terpengaruh, akhirnya kepung rumah Sayyidina Uthman. Kawan-kawan Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat kata, biar kami settlekan lah. Sayyidina Uthman kata tak apalah, nanti kita bonding. Sayyidina Uthman ni orang lembut tuan-tuan. Umur 80 tahun dah masa tu. Dijamin masuk surga. Isteri dia 2 orang anak Nabi. Lepas mati Zainab, Ruqayyah, 2 orang anak Nabi jadi bini dia, isteri dia. Sayangnya Nabi pada dia ni. Sayyidina Ali seorang je, Fatimah je, dia sampai 2. Meninggal bagi seorang lagi, kerana Nabi yakin dengan Uthman ni kaya, lepas tu baik pula harta. Sampai sekarang ada bank atas nama Sayyidina Uthman. Bank ada sampai sekarang. Kebun-kebun, ladang-ladang atas nama Sayyidina Uthman. Berkat harta dia, orang lain tak ada dah tuan-tuan. 2-3 keturunan habis dapat anak cucu, dia masih ada sampai sekarang. Kepung rumah. Lepas tu bila Sayyidina Uthman nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh tuan-tuan. Tak pernah keluar. Akhirnya dia bakar pintu Sayyidina Uthman, dia tendang. Sayyidina Uthman tengah baca Quran. Sebab Sayyidina Uthman ni dia sangat banyak baca Quran.
Sebab tu di antara zaman dia lah dia buat mushaf Utsmani. Tengah baca Quran tu dia pegang janggut, buat baca Quran hajau. Padahal ni sahabat Rasulullah SAW, khulafa pemimpin umat Islam. Saudara Utsman kata, lepaslah, janggut ini dimuliakan oleh Abu Bakar. Kamu cakap Abu Bakar pemimpin bagus, Abu Bakar muliakan aku, hormat aku, kau tak hormat. Dia pegang, sentap, dia pun cantas. Isteri Sayyidina Utsman Nailah tu putus batang jari mempertahankan suami dia. Orang ramai tak tahu ni. Orang duk baca Sayyidina Utsman al-Khalifatul As-Saniyatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, as-salisu tu kan, Khalifatul Sayyidina Utsman bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak tahu apa pun cerita Sayyidina Utsman. Kena bunuh tak tahu pun. Sayyidina Utsman memerintah 12 tahun, tak tahu pun apa pembaharuan Sayyidina Utsman buat. Sebab kalau nak cerita bab-bab pemerintah, bab-bab kepimpinan, ustaz pendek umur. Padahal masuklah slot satu, tajuk dia kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Cuba buat sekali, nak tengok macam mana. Lepas tu dia bunuh Sayyidina Utsman, darah bersembur atas Quran tu. Sampai sekarang ada lagi mushaf Utsmani yang ada darah Sayyidina Utsman tu dekat muzium Topkapi di Turki tu. Darah Sayyidina Utsman kering. Ada baru ni saya tengok Maulana mana tak. Saya tak nak sebutlah Maulana tu, terkenal juga. Dia selalu saya tengok ceramah-ceramah dia. Ada orang bagi ke dia botol macam botol minyak wangi tu, ada darah. Orang tu kan cakap darah Nabi. Dia pun cium, nangis-nangis Maulana tu. Allah Maulana, awak tu alim, kesian tu. Kena tipu ke skema. Mana ada darah Nabi lagi? Kenapa baru muncul je darah Nabi dekat Kedah ni? Dia tempat dekat Kedah. Kenapa dulu tak ada pun orang cerita pasal darah Nabi? Tiba-tiba datang ke Kedah darah Nabi. Hebat betul. 1400 tahun Nabi wafat, tak pernah orang sebut tentang wujudnya darah Nabi yang betul-betul ori, yang cair lagi. Tiba-tiba dapat. Ini semua skema, tuan-tuan, penipuan mereka ni. Tak darah babak mana tak tahu. Maulana tu menangis-nangis, dia sayang kepada Rasulullah. Maulana tu kadang-kadang orang jujur ni pun kena tipu juga. Tu lepas ni tak tahulah siapa cium pula tu. Ada patut darah Nabi sampai sekarang ada. Nabi dah wafat 1400 tahun. Dah kalau ada darah Nabi tak akan dapat ke kau lah. Keluarga-keluarga Nabi ramai 30 juta keluarga Rasulullah atas muka bumi ni. Mesti disimpan oleh keturunan-keturunan ulama-ulama dan keturunan Rasulullah. Fikir sikit, guna otak sikit. Jangan nak taksub sangat. Orang kita tu terus percaya, kita tu terus percaya. Tak ada yang betul. Capa-capa Nabi yang ori dah tak ada. Semua replika berlaku, tuan-tuan. Pedang Nabi, Zulfaqar, pedang Nabi yang hujungnya terbelah tu, itu hilang, tuan-tuan. Waktu bila? Waktu Sayyidina Ali dapat, kemudian Sayyidina Ali dekat main tepi laut pun jatuh ala laut, ombak, dia hilang. Sampai sekarang tak jumpa. Yang ada dekat muzium tu replika orang buat semula. Cincin Nabi SAW. Nabi ada cincin Muhammad dan Rasulullah. Nabi cop. Kalau Nabi tulis surat, Nabi tak kerti menulis. Sahabat tulis surat, Nabi cop mohon. Sebab raja-raja pada zaman tu kalau tak ada cop, dia tak terima surat macam sekarang lah. Kalau surat resmi mesti ada cop ketua jabatan ke apa. Kalau tidak orang tak layang ni, siapa tulis ni, kau tulis sendiri ada cop lah. Nabi pun raihkanlah dengan suasana zaman pada waktu tu. Nabi buat satu cincin, celup pada dakwah, cop lah. Cincin tu Nabi pakai. Nabi pakai cincin di jari ni. Cincin sunat je ni. Ini di jari manis harus. Tak ada masalah. Yang tak boleh pakai jari tengah. Dapat ke bomoh semua jari dia pakai. Pawang kan. Lepas tu minta maaf aku pakai cincin banyak, saya tak ada niat Dia pecop tu. Cincin tu bila Nabi SAW wafat, Abu Bakar ambil. Sebab Abu Bakar jadi khalifah, pemimpin. Bukan Abu Bakar jadi imam sembahyang, pemimpin negara. Abu Bakar cop pula untuk urusan surat menyurat. Bila Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar pula ambil. Sayyidina Umar pakai 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun setengah je. Cop juga. Zaman Sayyidina Utsman pakai, kebetulan jari puak-puak ni sama je Jari Rasulullah lebih kurang je boleh pakai, tak payah resign. Lepas tu Sayyidina Utsman tu
waktu dia ambil sembahyang dekat perigi jatuh. Cincin tu jatuh. Sahabat cari ni tuan-tuan cincin Rasulullah. Perigi tu bukan dalam pun. Sallallahu alaihi wasallam tak jumpa sampai sekarang. Tak jumpa perigi tu, tak tahu ada ke lagi ke tidak. Tak jumpa. Kenapa Tuhan hilangkan benda-benda macam tu? Kadang-kadang Tuhan tak nak kita taksub kepada benda. Yang kena ikut Nabi ni perjuangan dia, ajaran dia, bukan benda yang dia tinggalkan. Memang kalau ada benda tu kita akan cium, kita akan, kalau ada selipar Rasulullah, kita akan letak atas kepala sebagai tanda hormat. Kita akan cium walaupun selipar Nabi, sebab dia pernah bersentuh dengan kulit Nabi, kaki Nabi yang mulia, automatik dia jadi mulia. Tapi tak ada yang ori, yang ada tu replika. Faham tak? Replika orang buat semula. Macam darah tu, darah mamak mana tak tahu. Menangis-nangis Maulana tu cium. Maulana tu jujurlah sayang pada Nabi. Dia tak tahu orang tipu dia. Sebab yang tipu dia tu ustaz juga. Maulana pun tengok cerita Piramli. Sudin dah cakap, takkan lebay pun menipu. Rupanya kena scam juga. Apa ni? Ni orang cerita pasal perjuangan Nabi. Nabi lantik. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman kena bunuh, lepas tu mati. Sayyidina Ali pun kena bunuh. Yang bunuh Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Muljam, budak muda yang qiyamul lail tak tinggal, yang puasa sunat, yang Quran banyak hafal, yang pernah belajar dengan Muaz bin Jabal, sahabat Nabi SAW. Bukan kaleng-kaleng, tapi terpengaruh dengan hasutan orang. Ni ulama jahat. Sebab dia ni, kalau ulama kalau terlibat dengan politik, memang orang akan dituduh. Sebab tu Sayyidina Imam Syafi'i kata, kalau kamu nak tengok ulama yang betul-betul ulama, kamu tengok ulama yang orang kafir paling benci. Ulama kalau buka madrasah, orang kafir tak benci sangat, tuan-tuan. Buka pondok, tak ada orang benci, bagus. Mengajarkan universiti, siapa nak benci? Ada jugalah seorang-seorang dua. Tapi yang orang kafir paling benci, organisasi ni benci ulama yang terlibat dengan perjuangan Islam. Dia ulama sama dengan orang pondok, dia boleh baca kitab, dia reti bahasa Arab juga, tapi cuma dia terlibat dengan kepimpinan. Dia nak ubah orang dengan kepimpinan. Sebab kalau tak ada kuasa, tak boleh nak ubah. Kalau setakat cakap atas kerusi ni, cakap benda haram, judi haram. Sampai sekarang judi tak boleh haramkan, sebab kuasa tak ada. Tapi kalau dengan nasihat ulama, dengan kuasa yang ada, Kelantan, Terengganu, Kedah, haram judi sampai sekarang. Sebab tu ulama cakap, Dr. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi kata, al-alim man yahfazul Islam bisiyasah. Orang alim yang sebenar ialah yang jaga Islam dengan kuasa politik. Dia nak kuasa politik untuk jaga Islam. Sebab tu dia bertanding pilihan raya, dia masuk calon, dia apa semua, untuk gunakan kuasa jaga Islam. Wa man lam yahfizul as-siyasah bil Islam, bukan orang yang jaga politik dengan Islam. Dia nak selamatkan politik dia buatlah Islam, nampak Islam. Buat tu berselawat apa semua, nak nampak macam Islam, tapi praktik tak buat pun Islam. Judi dekat Pekan Jasing ada lagi tak? Tak ada kot. Alhamdulillah kalau tak ada. Kalau ada, kita nak tanya bila nak buat, bila nak hapuskan. Penjajah dah lama dah tinggal. Puak-puak dia yang bawa dulu tu. Ingatlah, semua tu kena jawab. Berapa orang dah rosak, bergaduh suami isteri tunggal langgang kerana pasal judi, menurun nombor ekor jadi syirik kerana nak dapat judi. Kalau orang aksiden, tuan-tuan, bukan dia nak tolong orang, dia tengok nombor kereta orang aksiden tu, cantik nombor ni, kawan tu duk suruh tolong, dia salin nombor NDP 7071, insya-Allah kena esok. Siap insya-Allah tu. Baru ni dekat Jasin ada rumah terbakau, tuan-tuan. Dia bukan sibuk nak tolong rumah terbakau, dia tengok nombor rumah tu, ada ong, dia kata kalau rumah terbakau ni dapatlah 200, dia habis 18,000 dah sejak dia judi, dapat 200, sorok 200 dapat. Aduh, Melayu kebanyakan Melayu yang kena tipu ni. Yang kaya token judi tu Cina. Saya jumpa ada seorang
Saya kenal lah. Dia terserempak dengan saya tikan judi, bukan di Jasin tapi di sebuah daerah lain di Melaka. Saya tak nak sebut lah, takut rakam ni sampai pada dia habis tu. Tapi sekarang dia dah bertaubat dah insaf dah. Ni cerita dulu-dulu 10 tahun lepas. Tapi confirm bukan orang Batam Melaka lah. Bukan orang Batam Melaka, orang tempat lain. Batam Melaka baik-baik mana ada berjudi kan. Ada orang dia kata tikan nombor ekor Ustaz, apa salahnya mencuba nasib. Kan ini sebagai ikhtiar untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Iyalah, awak cakap sama-sama awak memang boleh lah. Yang judi tetap judi, awak macam-macam mana alasan pun dah lah tuan-tuan. Judi-judi tu patut dah tak ada lama dah. Yang kaya Cina 2-3 kerat tu je. Tapi tak boleh nak buat sebab tak ada keinginan nak buat. Dan orang yang itu pun relax je, tak buat pun tak apa. Janji saya dapat makan, saya dapat hidup. Fikir dunia semua, akhirat tak fikir. Habis kalau ambil Islam tak ada hidup kan. Tempat yang haram-haram judi tu orang kebulu kan tak makan kan. Walaupun lesen judi tak ada, tak makan. Tak ada, dapat makan macam biasa juga. Rezeki Tuhan beri kan. Sebab tu kena ingat bahawa kita ni akan jumpa Tuhan. Wa ilaihin nusyur. Akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan akan tanya satu persatu. Sebab tu akhir saya nak baca satu hadis sebagai penutup. Saya pun ada mesyuarat. Saya nak baca hadis ni penutup. Ingat, kita dekat pilihan raya ni jangan, walaupun kita yalah nak mengundi parti macam-macam lah, jangan kutuk orang-orang tak tu pasal fitnah-fitnah terutama kalau ulama. Siapa yang kutuk wali Allah, memusuhi wali Allah, kalau ulama tu wali Allah, maka Allah istihakan perang pada dia. Man adali waliyan faqad azantuhu bil haram. Siapa memusuhi waliku, maka dia diistihakan perang. Wali Allah ni siapa? Tengoklah Quran, jangan buka buku tasawuf dulu. Quran dulu. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah ini orang yang tidak ada rasa takut di akhirat nanti. Dan tidak ada rasa duka cita sedih. Orang serang dia, kutuk dia dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, lebay, mangkuk, macam-macam. Ulama usuk, gila kuasa apa semua. Patut ulama tak payah terlibat-terlibat ni dengan politik ni. Duduk kat masjid, baca doa cukup lah. Dakwah-dakwah sudahlah. Nabi 13 tahun dakwah. 10 tahun Nabi berdakwah dan Nabi memegang kuasa. Yang memegang kuasa nak letak kat mana? Abu Bakar, Umar, Uthman kuasa belakang. Khulafah Ar-Rasyidin, Khalifah Uthman, Umayyah, Khalifah Abbasiyah, kemudian Khulafah Uthmaniyah. Bila runtuh kuasa Islam? 1924. Masa tu tuan-tuan belum lahir lagi. 1924 baru start runtuh. Tak sampai 100 tahun lagi. 2 tahun lagi cukup 100 tahun. Islam telah runtuh sebagai sebuah kuasa kerajaan yang berdaulat. Hampir 1000 tahun lebih umat Islam pertahankan kerajaan Islam. Cuma pindah-pindah tempat aja. Mula-mula dekat Madinah, lepas tu pindah dekat Syria, lepas tu mari ke Baghdad, lepas tu bila orang Arab sendiri dah tak kuat, pindah ke Turki. Turki last. Lepas tu negara Islam tak ada dah. Tak ada khalifah dah. Masing-masing jaga sendiri. Sebab tu bila Palestin kena rampas, walaupun ada Masjid Al-Aqsa, orang tak boleh tolong. Sebab tak ada orang nak lead. Sebab tu akan lahir Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan lead balik ni, yang akan pimpin balik. Imam Mahdi ni mana pemimpin yang diberi hidayah. Lepas Imam Mahdi turun tu semua dah berperang apa semua, nak menang, turun pula Dajjal. Bila Dajjal turun, Imam Mahdi tak boleh lawan Dajjal. Sebab bukan regu dia. Yang boleh lawan Dajjal Nabi Isa. Nabi Isa turun. Nabi Isa turun, Imam Mahdi tengah nak pergi nak sembahyang subuh. Tengah qomat, Imam Mahdi pun naik. Tiba-tiba masa itulah Nabi Isa turun. Jauh tu kat langit, elok-elok je datang qomat. Kita kadang-kadang rumah dekat masjid, orang qomat baru cari kain pelekat. Kan? Orang kat takbir, butang baju mana pak? Baru cari butang baju. Itu rakaat ketiga baru sampai tu. Tapi bukan tuan-tuan, tempat lain. Nabi Isa tu dekat langit tu elok je turun sebelum
Nabi Isa nak Imam Mahdi jadi imam. Bila Imam Mahdi tengok Nabi Isa, Imam Mahdi pun tak naklah jadi imam sebab ini Nabi, dia wali aja. Dia kata tuanglah Rasulullah jadi imam. Nabi Musa kata tak. Ini qamar untuk kau. Kenapa Nabi Musa tak nak jadi imam? Nabi Musa nak beritahu kepada dunia bahawa dia bukan bawa ajaran baru. Kalau Nabi Isa jadi imam, nanti orang viral kan, Nabi Isa turun bawa ajaran baru lah. Orang Kristian pun kata, tengok Nabi kita sudah turun, dia tak ikut pun iman umat Muhammad, dia sendiri jadi imam. Tak, Nabi Isa beritahu bahawa dia ikut solat subuh macam umat Nabi Muhammad, iaitu keturunan Rasulullah Muhammad bin Abdullah nama dia, yang bergelar Imam Mahdi, imam pemimpin Mahdi yang diberi hidayah. Sebab apa turun buat-buat ni? Sebab dunia tak boleh diperintah oleh orang Islam. Setiap kali orang Islam nak, tak ada orang sokong. Orang Islam nak, tak ada orang sokong. Dia nak cari kesalahan. Memanglah lebay ulama ada kesalahan, tapi kena tengok siapa yang paling terbaik nak buat. Cuba beri try sekali. Misal contoh, Nabi tak nak, akhir terpaksa turun Imam Mahdi dengan Nabi Isa bunuh Dajjal. Barulah Nabi Isa merentah berapa tahun, turun pula Ya'juj Ma'juj keluar. Itu Nabi Isa tak boleh buat apa lah, ramai sangat. Nabi Isa pun bawa pengikut rakyat dia naik ke atas bukit. Ya'juj Ma'juj main ke bawahnya. Dan pada masa tu, walaupun negara sangat aman, duit banyak, tapi makanan habis, kena rembak ke Ya'juj Ma'juj. Sampai ke satu kepala lembu orang sanggup bayar 10,000 dinar. Satu dinar kita kata 1,000. 1,000 kali 10,000 harga kepala lembu orang sanggup bayar. Bagan tak ada, duit banyak. Sehinggalah Allah hantar sejenis ulat. Ulama kata mungkin virus, sebab zaman tu tak ada zubuk virus lagi. Orang yang gigit leher Ya'juj Ma'juj menyebabkan mereka tak boleh bernafas dan mati semua. Lalu Allah turunkan hujan yang lebat, menghanyutkan bangkai Ya'juj Ma'juj ke dalam laut dan dimakan oleh segala makhluk-makhluk ikan, segala bagai di laut. Sebab siapa nak bersih? Majlis perbadanan pun lari semua dah. Tak ada, ni banyak mayat ni, Ya'juj Ma'juj ni. Datang banjir, hanyutkan ke sungai, masuk ke laut, semua ikan makan. Gemuk ikan masa tu. Mungkin masa tu orang tak berani nak makan ikan kot, kan? Jadi saya nak baca satu hadis tuan. Berpolitik juga jangan siapa bergaduh, jangan siapa bertengkar, bermasam muka apa semua. Walaupun penting benda ni, dan jangan fitnah-fitnah orang tak terpasal, terutama orang-orang alim. Saya nak baca satu hadis sebagai penutup. Nabi pernah tanya para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang bankrupt? Muflis ni bankrupt lah. Sahabat jawab, dan Nabi tanya, sahabat jawab lah, al-muflisu fina ma la dirhamalahu wa la mata'. Oh, muflis kali ikut pandangan kami ya Rasulullah, orang tak ada duit. Dirham, usahakan dinar, dirham pun tak ada, mata tak ada, harta tak ada, tanah tak ada, rumah tak ada apa, selas pinggang. Nabi kata, al-muflisu min ummati, orang bankrupt dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang bankrupt di kalangan umatku yang datang di akhirat nanti bahawa pahala sembahyang yang banyak. Dia bukan kaleng-kaleng, dia kaki solat. Wa siyamin, dia puasa, termasuk puasa sunat. Wa zakatin, dia berzakat, bukan zakat yang fardu saja, bahkan infak dan sedekah, sedekah subuh, sedekah zuhur, segala sedekah dia buat. Wa ya'ti qad syatama haza, dia datang tapi dia pernah caci maki orang. Caci maki dalam Facebook ke, dalam grup WhatsApp ke, dia memang caci maki orang. Ulama atau ulama dia tulis, ulama usul jahat, lebay, kelarah, macam-macam dia tulis. Ingat, caci maki orang. Wa qazafa haza, dia tuduh orang. Ulama makan duit puluh-puluh juta, bukti tak ada, tuduh je. Fitnah orang, tak kira apa-apa fitnah. Wa qazafa haza, terutama dekat pilihan raya ni, jaga-jaga. Wa akala mal haza, dia makan harta orang. Wa daraba haza, dia pukul orang. Fayuqta haza min hasanatihi
wa hadza min hasanatihi, maka di akhirat nanti akan diambil segala pahala-pahala puasa, sembahyang, zakat, haji, tak kira umrah tak umrah, semua dia buat tu dibayar kepada orang yang dia pernah kutuk, yang dia pernah fitnah, yang dia pernah apa tu. Kalau dia kutuk kumpulan orang ramai, dia kena bayar semua tersebut pada orang tersebut. Bayar semua, ambil wala puasa bayar. Kau dulu kutuk aku, kau tulis dalam Facebook kan, kau send dalam grup WhatsApp kan, nama aku gini-gini kan, ambil, bayar. Fa'in faniyat hasanatuhu, apabila habis segala hartanya. Ini hadis sahih tuan-tuan, hadis riwayat Muslim. Habis harta, habis dah dia punya bukan harta, dia punya pahala tu. Zakat dia habis, puasa habis. Sedangkan ramai lagi ni orang yang dia fitnah ni, orang yang dia masalah dengan dia ni ramai lagi, beratur ni. Sedangkan harta habis dah. Ukhiza khatayahum, diambil dosa-dosa orang yang dia bermasalah tu. Dia nak bayar dengan pahala, pahala dah habis. Ambil dosa orang tersebut. Faturihat alaih, dicampakkan ke atas kepala dia. Ni dosa Saleh, kau dulu kutuk Saleh, kau fitnah Saleh, ambil dosa Saleh. Ni dosa ulama ni, tuan guru ni, dulu kau sebar dalam grup WhatsApp siapa orang benci tuan guru ni, sebab kau dah, ambil pula. Kalau tuan guru tak banyak dosa, sikit je, tak apalah, masuk. Habis semua dosa orang lain. Pahala dia dah tak ada, memang bankrupt betul lah. Pahala dah tak ada. Puluh-puluh tahun sembahyang habis. Puluh-puluh tahun puasa habis. Puluh-puluh tahun sedekah habis. Dosa orang pula pada dia, apa nasib dia? Semmaturiha finnar, kemudian dia dihumbangkan dalam neraka. Na'udzubillah. Inilah orang yang betul-betul bankrupt dan muflis di akhirat nanti. Bankrupt kat sini tak apa tuan-tuan, pak menakan ada, pak saudara ada, sepupu kita ada. Saya ada berkawan dengan kawan-kawan yang bankrupt, orang tua dah. Dia tak boleh bayar hutang bank, orang tipu dia dalam perniagaan, bankrupt. Dia kata, ustaz nak pakai kasut pun tak boleh. Kasut tu kena pakai slipper. Ya ke tidak tak tahu lah. Rumah-rumah kena, harta kena beri nama, buat nama anak-anak dia belakang. Tapi alhamdulillah hidup lagi. Dia dah pindah ke Johor, kawan saya tu. Alhamdulillah hidup bahagia. Saya pernah pergi melawat dia baru ni. Waktu dia sakit, alhamdulillah sihat. Duduk depan masjid, hidup. Walaupun bankrupt, dekat dunia ada peluang untuk bangkit. Tapi bankrupt di akhirat, tidak ada peluang untuk bangkit lagi. Dan kalau kita tersilap memilih pada tahun ni, kalau tuan-tuan tersilap, saya tak kata siapa tuan nak pilih, kalau tersilap pilih. Kerana tak ambil panduan daripada Quran dan hadis. Kalau ini pilihan terakhir yang tuan-tuan akan masuk, kita akan jumpa di akhirat nanti. Kalau hukum Nabi yang kita selawatkan, kita buat Jasin berselawat, Melaka berselawat, hukum Nabi tak tertegak kerana kita tak pernah beri peluang kepada orang yang nak menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada lagi mahkamah yang akan adili apa yang kita buat nanti. Mungkin saya tak kata, mungkin di antara kita ada ini pilihan raya terakhir. Buat betul-betul tuan-tuan, pilih betul-betul. Siapa tuan-tuan nak pilih saya tak boleh beritahu. Parti mana saya tak boleh beritahu. Ini masjid, kita tak boleh sebut benda-benda macam tu. Tepuk dada, tanya iman. Jangan tanya selera. Kalau tanya selera, kita akan buat siapa yang paling banyak memberikan apa yang kita berselera. Tapi kita fikir nasib akhirat. Undi adalah rahsia. Jangan takut tuan-tuan. Pilihan di tangan kita. Lain macam pula ceramah malam ni. Itu saya beritahu, moga-moga tuan-tuan selamat. Saya selamat, tuan-tuan selamat. Jadi saya rasa itulah sahaja pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah. Nak tanya. Kaitan dengan kita punya kawan lah. Dia kawan hari ni kita depan bagi kita 10,000. Kita nak ambil kita 10,000. Betul, cantik lah. Mereka dalam seminggu lepas kita tak tahu. Duit tu dia menang loteri. Dia menang loteri lah. Kalau 2,000 dia menang juta, menang lagi 10,000 lah. Sama ada apa kepunyaan kita, sama ada pulangkan dia balik ke, kita tak juga. Lepas duit kita serta orang lain, kita tak memang kita batalkan untuk mesti dan sebagainya. Itu diri. Begitu lah. Yang kedua, kaitan dengan sekarang ni, kita pergi mana-mana tempat atau perjumpaan dan sebagainya. Sama anak sekarang ni kita tak ada lah, kita ada banyak yang dikatakan, dia tu ada
orang pula, bersuara, minta malam lah, minta cukupan lah dan sebagainya. Kita sama ada kita nak menegur dia tak boleh. Pasal banyak proteksi dia yang ada. Kita ni tegur tambah kita ni. Tambah ada kawan dia tambah, bukan dia tambah, tak kawan dia tambah. Lepas tu, sama ada kita bertindak keluar dari tempat tu, kita pernah dengar lah. Untuk orang, rumah air ke orang tu dosa. Itu hati saya pun itu main orang tu, orang tak air tu. Okey, kalau kawan kita beri duit judi, kita tahu dah judi, maka kita kena pulang ke dia tak boleh. Nanti dia guna duit tu, kita boleh beri kepada fakir miskin. Fakir miskin boleh terima. Duit judi boleh, untuk dia halal, untuk kita haram. Tak boleh beri ke masjid, sebab ini duit yang tak betul. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah ni dia baik, dia tak terima kecuali yang baik-baik. Masjid ni rumah Allah, tak boleh. Walaupun buat tandas masjid pun tak boleh, kata ulama. Tapi untuk orang miskin boleh. Jangan pergi ke kedai nombor ekor pulang ke balik, untunglah dia. Jangan buang ke sungai, membazir pula. Beri kau pakai miskin. Tapi waktu beri jangan cakap lah, ini duit judi, dia bukan nak ambil. Kau duit judi baru kau hantar kat aku duit zakat kau tak hantar, contoh. Kemudian cerita aib orang. Tuan-tuan, dia mengumpat ada yang benar, ada yang tak boleh. Kalau seseorang itu, kata Ibn Rajab Al-Hambali, kalau kita cerita keaiban orang semata-mata nak aibkan dia sahaja, maka haram hukumnya. Tapi kalau dia tak diceritakan dia, menyebabkan orang terpengaruh dengan dia, contoh dia kaki rasuah, kalau kita tak cerita dia rasuah, maka menyebabkan orang ingat dia betul, maka orang akan terpengaruh dengan dia, maka yang ni tak apa kita cerita. Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dan Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada 6 ke 5 perkara mengumpat dibenarkan. Cerita keaiban orang di belakang dia benar. Satu kumpulan ni memang dia contohnya rasuah ke apa, kita boleh beritahu. Kalau tidak, mana orang nak tahu? Kalau macam tu tak boleh ceritalah semua keburukan. Nak cerita ayah pen ni ajar Rasul Allah tak boleh mengumpat ayah pen, nanti berdosa pula. Boleh beritahu, nanti orang terpengaruh dengan ayah pen. Beritahu sesat. Tuhan sebut tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab. Confirm binasa. Ini pak saudara Nabi. Sebab untuk jadi contoh mereka yang jahat. Ngumpat dibenarkan. Saya beritahu contoh, kita duduk dekat jiran, di kejiranan. Ada orang dalam taman tu memang kaki pau orang. Jiran baru pindah kat situ, seorang kawan. Dia pun hipik, nak pau lah tu. Boleh kita beritahu yang baru pindah tu, kau jaga-jaga yang datang angkat barang kau tadi. Dia angkat sofa kau apa semua tu ada udang di sebalik mi tu. Tu banyak dah orang kena, aku termasuk masa yang ke-31 tau. Kita boleh beritahu. Mengempatlah tu, sebab kalau dengar confirm dia marah. Tapi dibenarkan waktu tu untuk menyelamatkan kawan. Contoh saya beritahu lagi, ada orang yang katalah mamak, ada 10 orang mamak dalam kampung tu. Orang datang, tanya nak jumpa dengan mamak. Kita tanya mamak mana? Mamak kampung saya ni 10. Dia kata mamak botak tu mengumpat dia tu, tak elok kan. Tapi kalau kita tak beritahu mamak botak tu, confirm kita tak kenal. Mamak botak, yalah. Tapi jangan kita tambah-tambah pula botak yang berkilat tu. Kemudian boleh buat cermin, tu kita tu dosa lah. Bukan semua mengumpat tak boleh. Ulama mendedahkan keburukan orang yang takut orang terpengaruh dengan keburukan boleh. Kita cerita puak-puak komunis, kita cerita puak-puak liberal, kita cerita orang-orang tertentu, iaitu kalau tidak dicerita orang tak tahu, sebab penampilannya bagus, orang tengok dia baik, maka boleh dibenarkan. Itu bukan mengumpat yang salah. Sebab tu belajar dia kena habis. Jangan mengumpat haram noktah situ, tak. Kalau tidak tak boleh buka mahkamah lah. Isteri nak minta fasah dengan Tuan Hakim. Tuan Hakim tanya, sebab apa kau nak minta fasah? Suami saya kaki botol. Tuan Hakim kata, jangan mengumpat, itu suami kau. Sedangkan dia nak minta fasah, nak minta cerai. Suami dia kaki botol, pukul saya Tuan Hakim. Jangan cerita keburukan suami awak, balik. Tutuplah mahkamah.
Pada masa tu dia boleh cerita, suami saya kaki botol, tuan hakim, dia juga pukul saya, apa semua. Tapi jangan tambah-tambah, suami saya kaki botol, kemudian macam-macam kaki dia sebut. Tak boleh lah. Dia betul boleh lah sebut. Supaya tuan hakim tengok, betul lah ni, kaki pukul, kaki segala kaki ni, memang patutlah aku bubarkan perkahwinan. Tuan hakim pun tengok, bubarkan. Dia siasat-siasat betul. Suami, isteri boleh cerita. Lepas tu tambah satu lagi tuan hakim, dia kedekut nak mampus. Tu, tambah satu lagi. Untuk belanja RM10 je sebulan. Tapi minta sediakan siakak 3 rasa. Banyak cantik. Kau ingat siakak RM10 boleh beli ke? Contoh tu. Yang ni boleh tuan hakim ketika. Walaupun ngumpat dibenarkan. Pada ketika itu tersebut. Bukan asal ngumpat aja cerita keburukan orang tak boleh. Sebab tu kalau ulama buat tanya dulu. Kalau yang lebay-lebay cerita tanya dulu. Tapi kalau dia cerita semata-mata aibkan orang, itu tak boleh. Tak ada apa-apa saja nak aibkan orang. Macam saya tengok orang tikam nombor ekor, saya pun cerita pada tuan-tuan. Saya lagi berdosa daripada orang yang tikam nombor ekor tu. Tikam nombor ekor tu dosa dia dengan Tuhan, satu tu je. Saya dengan dia lagi, lepas tu menyebarkan habis. Tak habis nak makan, kena minta maaf dengan dia. Dia tu minta maaf dengan Allah je, settle. Saya dengan Allah lagi, dengan dia lagi. Panjang cerita. Sebab apa? Saja nak cerita keburukan dia. Nasihat tidak, apa dia tidak. Dia pula bukan pemimpin, bukan apa, masuk pilihan raya ke orang tak ada apa. Dia orang kampung biasa. Habis kenapa nak cerita keburukan dia? Nak tegur, pergi jumpa dia seletak elok-elok. Cerita keburukan tak boleh. Tapi kalau kumpulan kata orang yang berpengaruh, kau tak cerita, boleh menyebabkan orang rosak dan orang terpengaruh dengan, tertipu dengan dia, maka boleh kita ceritakan. Islam dia ada belaka tuan-tuan. Waktu boleh, waktu tak boleh. Macam makan daging babi lah. Waktu boleh makan, waktu tak boleh makan. Waktu sekarang tak boleh makan. Cuba terdesak, tak ada benda lain. Daging babi je ada. Daging babi masak kicap dengan barbecue. Dua tu je ada. Boleh pilih nak makan yang mana. Tapi jangan bungkus sudahlah. Jangan sedap-sedap bungkus 3 token. Kat rumah pun kan nak rasa juga. Tu tak boleh. Tu dah kira melampau kan. Makna untuk melamatkan nyamuk. Ada boleh, ada tak boleh. Macam kita ni waktu sehat-sehat boleh sembahyang berdiri. Tapi cuba sakit, sembahyang duduk, sembahyang atas kerusi. Itu plan A, plan B. Sama juga tadi. Ngumpat asalnya haram. Tapi kalau nak menyelamatkan orang, nak itu orang, maka dibenarkan dalam perkara tersebut. Jadi saya rasa itulah saja tertangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.